تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والختم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'd, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya berserta dengan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala yang temukan lagi kita pada malam ni, tempat yang mulia ni, yang masih menyangkan usia kita, yang masih mempersempatkan kita dengan bulan yang baru saja meninggalkan kita, yang baru saja mentarbiah mendidik kita, yang baru saja mendidik rohani kita. Mudah-mudahan kita daripada kalangan-kalangan yang senantiasa berada dalam keadaan bertambah semangat kita, bertambah kekuatan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sempena kita masih berada lagi walaupun di penghujung bulan yang baru saja kita menyambut di awalnya, yang disebut dengan Aidilfitri, kembali kita kepada fitrah asal kita. Mudah-mudahan kita daripada kalangan yang terkesan dengan ibadah di bulan Ramadan yang Allah Ta'ala muliakan kita, yang mudah-mudahan sudah diberkati ke atas kalangan-kalangan kita, yang mudah-mudahan sudah diampun segala dosa-dosa kita, yang mudah-mudahan juga sudah mendapat kelepasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka keluar kita daripada bulan Ramadan, mudah-mudahan kita benar-benar daripada kalangan yang kembali kepada fitrah asal, seolah-olah baru dilahirkan oleh ibu kita. Ditilik kalangan, kata kalangan ulama, ditilik terkesan ataupun tidak dengan ibadah kita di bulan Ramadan, ditilik, dilihat selepas kembalinya kita kepada bulan yang keluar kita daripada bulan Ramadan, yakni pada bulan-bulan biasa. Ditilik kita terkesan ataupun tidak dengan ibadah haji dan umrah, kata ulama. Dilihat, ditilik sekembalinya kita ke tanah air kita, ke tempat tinggal kita, di negeri-negara kita. Adakah kita daripada kalangan yang sudah terkesan dengan amal ibadat yang tak pernah kita lakukan sebelumnya? Kembali kita ke tanah air, sudah berubah kita dengan keadaan kita yang sudah terlatih, yang sudah dilatih, seolah-olah kita mendapat suntikan yang baru. Jadi kita manusia ni Allah Ta'ala lebihkan kita dengan dua jenis kelebihan. Yang pertama, yang terlibat dengan masa. Yang kedua, yang terlibat kita dengan tempat. Yang terlibat kita dengan masa, contohnya bulan Ramadan yang baru saja Allah Ta'ala persempatkan ke atas kita, di mana saja berada, sama ada di negara miskin, sama ada di negara susah, negara maju, negara membangun, negara yang kita kata yang muda dan sebagainya, maka kalangan-kalangan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ketika dimasukkan, pada ketika dia berkesempatan masuk ke dalam bulan Ramadan tadi. Sama juga kalangan-kalangan yang kedua yang Allah Ta'ala muliakan dia, iaitulah dengan tempat yang Allah Ta'ala jemput dia sampai, iaitulah dua tanah haram, Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, dengan menunaikan ibadah haji dan umrah. Maka di sana juga kalangan-kalangan tadi tetap lebih, walaupun tak dimasukkan, walaupun tak kita kata sudah keluar daripada bulan Ramadan, maka ibadat di sana digandakan dengan 100,000 kali ganda. Kalau di Makkatul Mukarramah, dan setengahnya pula kalau berada di bumi Madinatul Munawwarah. Jadi hebat belakang kalangan-kalangan tadi. Yang nak kita ambil di sini, yang nak kita jadikan sebagai pengajaran, kita bukanlah mudah-mudahan daripada kalangan yang bukan hanya memperhambakan diri kepada dua bahagian yang Allah Ta'ala muliakan tadi. Yang pertama pada waktu ataupun masa bulan kita, bulan yang Allah muliakan ke atas kita, iaitulah bulan Ramadan. Bukan kita mudah-mudahan daripada kalangan yang hanya memperhambakan diri di bulan yang Allah Ta'ala persempatkan kita baru-baru ni, iaitulah bulan Ramadan. Di bulan Ramadan hebat orang dengan sedekah jariahnya.
Di bulan Ramadan orang hebat dengan kita kata ibadat sunatnya. Di bulan Ramadan hebat kalangan-kalangan yang tidak kita kata pernah berjaga malam dengan tadarus zikirnya, dengan qiyam mulailnya dan sebagainya, tapi malang keluar daripada bulan Ramadan, kembalinya yang disebut sepatutnya sudah kembali dia kepada fitrah asal. Sampai ke hari ini sebahagiannya masih belum lagi membuka Al-Quran, sebahagiannya masih belum lagi berdiri malam balik sebagaimana yang sudah bertembus-lumus dia, yang mudah-mudahan terdidik terkesan dengan ibadah yang sudah dipersempatkan ke atas dia, yang baru saja meninggalkan kita. Jadi malang kalangan-kalangan tadi hanya memperhambakan diri pada waktu, pada bulan yang Allah Ta'ala permasukkan, persempatkan ke atas dia. Sama juga kalangan yang Allah Ta'ala lebihkan dia dengan dimuliakan dia sebagai tetamu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, masuk berada di dua tanah suci kota Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Maka kalangan-kalangan yang tidak terkesan, pulang dia balik dia ke negeri, ke negara, ke tempat tinggal dia, tetap dalam keadaan yang sama. Aurat masih terdedah, tutup juga tapi tak sempurna. Aurat masih terdedah, tutup juga tapi masih menampakkan bentuk badan. Masih juga terlibat dengan perkara-perkara yang terlibat dengan maksiatnya, masih juga ditakut tahap yang lama sebelum dia dipersempatkan berada, dijemput ke kota yang mulia tadi, iaitulah Mekah dan Madinah. Maka kalangan-kalangan tadi kalangan yang tidak terkesan dengan ibadatnya, wal'iyazubillah. Sama jugalah kalangan yang kedua tadi dikira kalangan yang hanya memperhambakan diri pada dua tempat tadi. Sebaliknya, jadikanlah kita dari kalangan yang memperhambakan diri di mana saja waktu ketika berada kita, tetap kita memperhambakan diri, nak memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sama ada di bulan Ramadan, sama ada di dua tanah suci kota Mekah dan Madinah tadi, ataupun di luarnya. Tetap iman kita, tetap takwa kita, tetap dengan keadaan kita nak memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka inilah kalangan-kalangan yang berjaya, yang akan berjumpa, yang akan bertemu dengan nikmat, dengan balasan yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kelak, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan tengok balik bahasan kitab Al-Misbahul Munir, sambungan pada bahasan yang lepas. Kalau ikut saya tanda sini muka surat 6 yang bawah, yang kelima. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin. Yang kelimanya, percaya akan hari kiamat dengan maknanya mengaku putus seseorang di dalam hatinya dengan tentu sungguh ada hari kiamat itu bila-bila masa jua akan datang berlakunya. Situ yang kita duduk pada masih lagi kita duduk dalam tajuk dalam kurungan di muka surat 5 dulu, bermula iman di sana dulu. Bermula iman, Islam sudah lepas dan kita masih duduk membahaskan rukun ataupun asas tunjang yang tak dapat tidak ke atas kalangan-kalangan yang mukmin, yang beriman. Dia kena beriman dengan rukun yang kelimanya yang disebut sini, iaitulah dia kata yang kelimanya percaya akan hari kiamat dengan maknanya mengaku putus seseorang di dalam hatinya. Jadi yang kelima, rukun yang kelima daripada rukun iman. Yang pertama dulu iaitulah beriman, percaya dengan Allah, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi makna iman pun sudah dibahas dulu. Apa makna iman? Makna iman percaya hati seseorang, percaya hati seseorang serta mengaku putus. Mengaku putus di mana? Bukan mengaku putus sekadar kita kata berada di tempat-tempat tertentu, berada dalam keadaan susah, berada dalam keadaan dibala oleh Allah, berada dalam keadaan diuji oleh Allah. Tak jadi. Beriman dalam keadaan mengaku putus di dalam hati. Apa keadaan sekalipun, bunuh mati sekalipun, hilang harta, hilang nyawa sekalipun, tetap beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu makna iman. Putus dalam bab iman tak boleh duduk dalam keadaan kita zon, dalam keadaan kita sangka, dalam keadaan kita syak, ragu-ragu, dalam keadaan kita waham, timbul kesamaran lagi, tak boleh. Dalam bab iman, dalam bab aqidah, tak dapat tidak, kena putus. Jazimun mutabiqul lil haq, putus yang membetuli bagi kebenaran. Itu yang dikatakan dengan iman. Bukan sekadar kita kata ambil percaya pun tak apa, tak ada pun tak apa.
Beriman dalam keadaan percaya, dalam keadaan susah kita di bala kita. Beriman percaya kita dalam keadaan kita kena musibah, berlaku kematian di atas kaum keluarga kita, beriman penuh habis. Sebagaimana yang berlaku hari ini, mati, berapa tu habis semua pakat tutup aurat elok belaka sempurna elok. Ke surau masjidnya penuh 2-3 hari bila mana berlaku kematian. Lepas dah tu hilang habis semua. Lepas dah tu hilang habis semua. Sebagaimana kalangan-kalangan yang hanya memperhambakan diri pada dua bahagian yang Allah muliakan kita tadi. Yang pertama masa, waktu. Yang keduanya iaitu tempat. Jadi kalangan-kalangan tadi terkesan imannya dengan dua bahagian yang Allah muliakan saja. Keluar daripada dua bahagian yang Allah muliakan kita, maka dia tetap dalam keadaan ditakut yang sama juga, wal'iyazbillah. Jadi tak ada apa-apa. Tak terkesan pun. Kalangan ni kalau diugut sikit, kalangan ni kalau diuji sikit dengan ujian yang lebih, yang tak sabar dia, maka dia akan tinggal, maka dia akan teralih, dia akan berubah gelincir daripada iman yang sebenar, wal'iyazbillah. Jadi iman yang sebenarnya mengaku putus di dalam hati seseorang, mengaku tadi dengan putus sungguh-sungguh, sekira-kira kalau kita kata membinasakan ataupun membawa mudarat kepada diri dia sendiri, kepada harta, keluarga dan sebagainya, tetap dia duduk dalam keadaan iman yang putus, yang sejahtera, yang membetuli dengan perkara yang sebenar. Itu yang dikehendaki. Bukan dalam keadaan susah kita, Allah, Masya Allah, hebat, surau 24 jam, masjid 24 jam. Sebab apa? Tak ada kerja. Sebab apa? Tak ada kerja tetap lagi. Dapat kerja tetap, dapat perniagaan hebat, maju perniagaan kita, tinggal. Bukan tinggal surau, tinggal terus semayang, tinggal terus melakukan kebaikan, tinggal terus beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malah kalangan-kalangan tadi yang akhir sekali boleh membawa kepada takabur, yang takabur boleh akhirnya sekali boleh membawa kepada kufurkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang pernah berlaku ke atas iblis, laknatullah. Iblis sentiasa mengajak kita supaya kita duduk di bawah saluran, di bawah naungan dia, ikut tiru macam mana keadaan yang pernah berlaku ke atas dia. Last sekali Allah cakap wa kana minal kafirin aba wastakbara usjudu li adama. Nak sujudlah sekalian kamu bagi Adam, wahai para malaikat. Wa idh qalatil malaikatu isjudu li adama, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam. Bila mana disuruh ke atas sekalian malaikat, usjudu li Adam, hendaklah sujud kamu kepada Nabi Allah Adam AS. Fasajadu, maka sujud sekalian malaikat itu illa iblis, kecuali iblis tak mau. Enggan, tak mau peringkat mula. Supaya mana kita, bagaimana kalangan masyarakat di luar sana, suruh semayang tak mau, suruh tutup aurat tak mau. Diuji dengan senang sikit, diuji dengan kelebihan sikit, dalam keadaan tidak menunaikan hak dia sebagai hamba kepada Allah, dalam keadaan dia melakukan maksiat mungkar, masih sihat, masih berharta, masih mempunyai kita kata pangkat, darjat dan sebagainya, masih kita kata menguntungkan perniagaan dia, maka timbullah satu lagi jenis penyakit, wastakbara, sebagaimana iblis laknatullah dulu. Mula-mula tak mau buat, tak mau, enggan, wastakbara, maka akan timbul satu lagi penyakit, takabur dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada masalah apa pun, sihat macam tu juga tak semayang pun, tak ada masalah apa pun, 3 sangkai, darah tinggi, kecil manis, buah pinggang, tak ada pun, tak semayang ni, tak ada masalah apa pun, perniagaan tetap maju. Wa kana minal kafirin. Takabur ni bukan pakaian hamba. Takabur al-kibriya, takabur ni pakaian ataupun sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sifat hamba. Maka kalangan-kalangan yang takabur tadi, sihat dia bukan daripada Allah dah, perniagaan yang menguntungkan bukan daripada Allah dah, apa lagi, kesihatan dia bukan daripada Allah dah, keuntungan perniagaan yang didapati dalam perniagaannya bukan daripada Allah Ta'ala dah. Daripada siapa? Daripada kelebihan cerdik pandai dia sendiri. Last sekali, wa kana minal kafirin wal'iyazbillah, boleh menyebabkan akidah dia rosak, khawatir semuanya daripada dia, akhir sekali dia mengetepikan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak lagi beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi huraian yang kelima ni disebut, yang kelima, percaya akan hari kiamat. Dulu percayakan Allah, percayakan kepada malaikat, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab. Yang ketiga, keempat, yang kelimanya percaya akan hari kiamat. Ni antara perkara-perkara yang baik belaka ni.
yang tak nampak belaka ni. Berlaku tak berlaku kiamat ni? Mata sa'ah ya Rasulullah, bila nak berlaku kiamat ya Rasulullah? Badawi pernah tanya Rasulullah dulu, mata sa'ah ya Rasulullah, bila nak berlaku kiamat ya Rasulullah? Maka kata dengan Rasulullah, apakah persediaan yang sudah kamu lakukan? Apakah persediaan yang sudah kamu lakukan? Yang kamu tanya bila nak berlaku kiamat ni? Maka kata dengan Badawi tadi, tidak di sisi aku sembahyang yang banyak, tidak ada di sisi aku puasa yang banyak, yakni puasa yang sunat, sembahyang yang sunat banyak, tak ada. Hak wajib, hak fardu aku tunai. Sembahyang yang fardu cukup belaka, puasa yang fardu cukup belaka. Tak ada apa-apa yang lebih daripada sembahyang aku, daripada puasa aku, kecuali aku hanya kasihkan kamu ya Rasulullah. Maka Rasulullah sebut apa? Rasulullah sebut al-mar'u ma'a man ahabbah, atau kama qala, kata Nabi, seseorang tu dia akan bersama dengan mereka yang dia kasih. Maknanya kalau dia kasihkan Rasulullah, maka dia sebahagian dari kalangan yang akan mendapat kelabaan, yang akan mendapat keuntungan juga, yang akan mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala juga. Tapi syarat kena jagalah. Jangan duk kalut, duk tanya kiamat bila, duk kaji tak berlaku pun. Duk kaji tak berlaku pun, asap, dukhan, jerbu ni berapa lama dah. Kita budak-budak dulu duk keluar, tak berlaku pun kiamat lagi. Tak main pun matahari terbit sebelah barat apa lagi ni. Tak ada apa nampak perempuan banyak dah lelaki dah. Berzina pun banyak, anak luar nikah pun banyak. Bila nak berlaku kiamat? Tak disuruh kita soal, tak disuruh kita petikai, tak disuruh kita ragu-ragu dengan kiamat tadi, tapi disuruh kita dengan bekalan untuk menghadap dengan berjumpanya kita dengan kiamat, yang di sana kita akan dibangkitkan dengan amal-amalan kita. Jadi disebut sini yang kelimanya, percaya akan segala rasul-rasul Allah. Wajib kena percaya dengan rasul-rasul Allah. Wajib kena percaya dengan Rasulullah, utusan-utusan Allah, yang paling tidak pun kena tahu, kena kenal, kena pernah dengar lah juga, walaupun tak mengapai. Berapa orang Rasul? 25 orang Rasul yang wajib kita kena ketahui. Bermula daripada Nabi Allah Adam AS sampailah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Wajib kena beriman. Wajib kena beriman dengan Rasul-Rasul yang lain. Benar belaka? Betul belaka? Wajib kena beriman dengan kitab-kitab yang pernah diturunkan ke atas Rasul-Rasul dulu. Beriman tak? Percaya tak? Percaya. Wajib kena percaya dengan suhuf yang pernah diturunkan ke atas Nabi Allah Ibrahim AS. Kena percaya. Saya minggu lepas baru dapat satu mesej. Wallahu alam, mungkin Kasih Mamat punya orang. 2 minggu bulan Rejab, hari tu kita ada buat daurah kitab Tuhfatul Murid. 2 minggu betul-betul di Masjid Berapit Tegal Batu. Kemudian tiba lepas Ramadan, masuk bulan Syawal, kuliah yang pertama mula start. Sebelum nak pergi kuliah, lebih kurang pukul 5 petang, 5.30 pukul 6 macam tu, seorang hamba Allah hantar mai. Dia kata Nabi dulu dia kata kita ni semua dikira gila. Ada ditulis dalam handset sekali lagi. Semua kerja buat, dia kata manusia gila. Bermula daripada Nabi Allah Ibrahim bercerita, gila kerja buat dia. Nabi Allah Sulaiman, gila kerja buat dia. Nabi apa lagi, semua gila belaka, termasuk Nabi kita. Last sekali kata, sebenarnya Isra' dan Mi'raj tidak berlaku dan tidak sesuai di akhir zaman kalau dikhabarkan pada orang. Berbalas mesej. Ini daripada kalangan yang tak beriman. Dia kata Rasul tak wajib percaya ke atas Rasul-Rasul yang lain kecuali Nabi kita saja. Kitab tak boleh percaya dengan kitab-kitab yang lain, Injil, Taurat, Zabur, jangan percaya. Percaya hanya dengan Quran saja. Ni salah. Ni salah ni. Kita bahas, tanya nak berjumpa, dia tak mau berjumpa. Apa pun dia kata, termasuk dengan saya dah 49 orang. Guru, ustaz, termasuk tuk guru, dia pernah tanya, dia pernah mesej. Yang lain senyap belaka. Sebahagiannya senyap, tapi sebahagiannya jawab balik, balas salam, tanya nama. Tapi saya balas balik kata, hang yang gila. Nabi tak gila, para ulama tak gila, tapi yang gila adalah hang, kata. Sebab apa? Sebab dia menafikan, dia mengatakan kejadian, kisah-kisah yang berlaku di atas Nabi, kisah yang berlaku ke atas Nabi Allah Ibrahim, pukul katuk habis semua, berhala-berhala yang kecil-kecil, berhala kecil-kecil katuk habis semua, simpan. Nabi Allah Ibrahim simpan berhala besar. Simpan buat apa? Bila ditanya kalangan-kalangan orang lain, masyarakat pada ketika tanya siapa yang katuk patung-patung habis semua ni, kata jawab dengan Nabi Allah Ibrahim apa? Tu berhala hak besar tu katuk. Dia kata apa? Dia kata gila. Dalam mesej dia ditulis macam tu. Nabi Allah Ibrahim gila, dia kata.
Ini kalangan-kalangan yang tak percayakan kepada Rasul, kepada Nabi-Nabi. Walhal kita ni wajib ahli sunnah wal jamaah kena beriman dengan para Rasul. Bukan setakat beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib kena beriman dengan Nabi Allah Adam alaihi salam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, semua sampailah kepada 25 orang Rasul lagi pula Nabi tadi ni. Jadi di kalangan-kalangan hak taati yang jahil ni kadang-kadang bukan payah nak terubah ataupun nak tergelincir akidah dia. Tak beriman dengan Nabi, tak beriman dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj, tak berimanlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang menghabarkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala khabarkan cerita, ada ayat yang disebut surah yang dipanggil dengan suratul Isra'. Allah sebut dah dalam surah Isra', subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah sebut sendiri, Maha Suci Allah Taala yang memperjalankan hamba-Nya bi 'abdihi. Dalil mengatakan Allah menggunakan abdihi, menunjuk kata Allah memperjalankan Nabi dengan jasad dia sendiri, bukan hanya dengan roh, bukan dengan mimpi. Allah sebut dengan abdi. Kalimah abdi menunjuk di atas hamba. Siapa dia? Hamba yang selayaknya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita manusia tak mau maqam hamba. Kita manusia tak mau maqam hamba ni. Hamba sebab apa? Lekeh. Hamba ni kena jadi khadam lah. Tapi Nabi ni benar-benar hamba. Apa yang disuruh Nabi tunaikan, apa yang ditegah Nabi hindarkan. Nabi benar-benar kalangan yang menunaikan hak dia sebagai makhluk yang Allah Taala jadikan, sebagai hamba yang Allah Taala jadikan dia. Jadi yang kelima disebut sini, percaya akan hari kiamat dengan maknanya mengaku putus seseorang di dalam hatinya dengan tentu sungguh ada hari kiamat itu. Bila-bila masa juga akan datang berlakunya. Bila masa pun boleh berlaku. Tak nanti nak datang, nak naik matahari di sebelah barat dulu. Tak nanti, boleh belaka. Harus di sisi Allah Ta'ala nak buat macam mana pun. Harus Allah Ta'ala, Allah yang sifat dengan satu sifat harus. Boleh Allah Ta'ala nak mengadakan, nak menjadikan apa suatu pun. Boleh Allah Ta'ala nak menempatkan ahli taat dalam neraka Allah Ta'ala. Boleh Allah Ta'ala nak menempatkan ahli maksiat dalam syurga Allah Ta'ala. Kok mana terbalik kurang pelik ni? Tak terbalik Harus di sisi Allah Ta'ala, tidak ada paksaan. Tapi bila mana datang dalil, datang khabaran Allah sebut kepada kita, innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyalahi dengan janji-janji dia, maka mustahil lah Allah Ta'ala nak menempatkan ahli-ahli taat ke dalam neraka dia, nak menempatkan ahli-ahli maksiat ke dalam syurga dia. Yang taat akan mendapat neraka, yang taat akan mendapat balasan syurga, yang maksiat akan mendapat kufur, akan mendapat balasan neraka Allah Subhanahu wa taala. Ahli taat akan dipernikmatkan dengan balasan yang baik, yakni di syurga Allah Subhanahu wa taala kelak. Jadi percaya dengan hari kiamat ni, bukan benda yang boleh nampak, bukan benda yang boleh rasa, bukan benda yang boleh diketahui. Cuma tak dapat tidak, wajib di atas kalangan-kalangan yang bertakwa. Sifat kalangan orang yang bertakwa kita dah bahas dulu, iaitulah alladzina yu'minuna bil ghaib. Allah sebut di awal mukadimah suratul Baqarah, Alif Lam Mim, zalikal kitab la raiba fih. Ni adalah kitab, la raiba fih, kitab apa? Al-Quran. La raiba fih, tidak ada ragu-ragu, tak ada syak. Jangan duk ada wasangka, jangan duk ada tak puas hati, jangan duk ada tak berasa kemas, jangan duk puasa tak berapa sesuai, jangan. Tak pasal-pasal kufur, tak pasal-pasal boleh menyebabkan kafir kita, wal'iyazbillah. Jangan duk puasa-puasa tak berapa kita kata relevan lagi, tak sesuai lagi dengan keadaan kita yang dah maju ni. Yang dah maju ni hantar cakap sini dua patah sampai dia mereka. Yang boleh tunjuk apa tengah kita buat sekarang ni sampai di kota Mekah, gambar keadaan kita. Yang sedang tengah buat apa. Hebat dah, zaman lain tak boleh dah. Kalau setakat Nabi tu, Nabi sampai ke Baitul Maqdis daripada jarak kota Makkatul Mukarramah tak jauh mana. Kita di Malaysia boleh sampai ke Mekah, dai boleh cakap, boleh nampak muka pula. Maka kurang sesuai dah dia kata hari ini. Bukan kalangan orang-orang yang beriman, kitab Al-Quran la raiba fih, tidak ada ragu-ragu pada dia. Bila Allah sebut dalam Quran, maka benar benda itu berlaku. Hudal lil muttaqin, yang akan menjadi hidayah, yang akan menjadi petunjuk bagi kalangan-kalangan al-muttaqin, yang bertakwa saja. Sebaliknya yang tak bertakwa tetap tak percaya.
Jadi yang tak beriman dengan Allah, yang tak beriman dengan Rasul, tak percaya. Yang tak beriman dengan hari kiamat, tak percayakan Allah. Yang tak beriman dengan segala rukun-rukun yang 6, iman yang 6 ni, maknanya dia masih ada masalah penyakit pada iman dia, pada akidah dia. Bukan iman yang sebenar, wal-iyazbillah. Kena periksa elok. Kena cek elok, kena perkemah elok. Alladzina yu'minuna bil ghaib, Allah sebut orang yang beriman perangai sifat dia yang pertama, sebelum tunaikan sembahyang, sebelum keluarkan zakat, sebelum berpuasa di bulan Ramadan, sebelum tunaikan haji dan umrah, alladzina yu'minuna bil ghaib, dia kena beriman dengan perkara yang ghaib. Dia kena beriman dengan perkara yang ghaib. Mana dia perkara yang ghaib? Syurga, neraka, ghaib tak nampak. Soal mungkar nakir, alam mahsyar, alam barzakh, alam kubur, semua tu benak belaka. Bukan mati hilang pergi macam tu rumput jadi baja tanah, imamah makan ulat. Dah, kita hidup di satu lagi zaman, nama dia alam kubur, alam barzakh. Dibangkitkan pula di alam mahsyar, ditimbangkan amal kita, diperlalukan di atas tiang sirat. Benar kan ni? Betul kan ni? Dengan keadaan kita yang dah hebat, yang dah maju ni. Dia mula dah mula main sanksi, ragu-ragu. Jangan ada. Orang yang bertakwa ni, orang yang sifat perangai dia alladzina yu'minuna bil ghaib. Sama juga yang Allah sebut, yang Nabi sebut, wadzakir, beri peringatan oleh wahai Muhammad, fa inna zikra, ayat Quran Allah sebut wadzakir, beri peringatan oleh wahai Muhammad, fa inna zikra, maka sesungguhnya peringatan, tanfa'ul mu'minin, memberi manfaat akan kalangan-kalangan yang mukmin, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tak beriman, hak tak suka kepada nasihat tazkirah, yang tak suka kepada kita kata perkara yang diajak dia kepada kebaikan, dia tak suka. Ceramah tak suka, tazkirah pun tak suka, apa pun tak suka. Nama ceramah, nama yang berkaitan dengan ajakan melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala tak mau belaka. Tazkirah ke, khutbah ke, apa ke, jenis-jenis ni tak mau belaka. Tak mau ni maknanya iman dia ada masalah. Sebab yang mendapat manfaat tadi Nabi Allah sebut hanyalah kalangan-kalangan yang mukmin, yang beriman saja. Sama juga kalangan-kalangan yang bertakwa. Sifat perangai dia yang pertama Allah sebut alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia kena beriman dengan perkara-perkara yang ghaib, yang tak nampak. Bukan senang ni. Nak mujahadah, nak keluarkan harta kita, nak habiskan masa kita, nak habiskan tenaga kita, nak korban nyawa pula tambah sebagaimana sahabat-sahabat dulu. Bukan senang. Kalau tak beriman dengan Allah akan sebagai iman yang kemah, iman yang tegah, iman yang mantap, iman yang putus hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu taala, takkan sanggup dia nak gadai nyawa sahabat dulu. Takkan sanggup dia nak bersusah payah meninggalkan kesenangan. Takkan sanggup dia nak bersusah payah nak menghadap dengan ujian-ujian yang akan dihadapi dengan siksa dan sebagainya. Maka sahabat iman yang mantap duduk dalam keadaan yang sanggup belaka, yang sanggup meninggalkan segala-galanya demi kerana agama Allah Subhanahu wa taala, yang sudah beriman dia dengan yakin yang benar, yang putus apa keadaan sekalipun, hatta hilang nyawa sekalipun. Kita tak diuji lagi sampai tahap tu. Tak diuji lagi sampai tahap ditarik harta kita, ditarik keluar ruh kita dengan dimatikan kita semata-mata nak beriman, semata-mata percayakan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Antaranya beriman dengan hari kiamat di sini yang disebut tadi ni. Bila-bila masa jua akan datang berlakunya, bila-bila masa saja, tak nanti turun Dajjal, tak nanti diturunkan Nabi Allah Isa alaihi salam, tapi berdasarkan hadis yang mengkhabarkan kepada kita akan keluarnya Dajjal, akan turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam. Itu antara tanda-tanda kecaman yang berlaku, yang bakal berlakunya hampir kiamat tadi ni. Tapi boleh dah Allah Taala nak buat bila-bila masa? Boleh, tak ada masalah apa. Boleh Allah Taala nak buat law pun, boleh Allah Taala nak buat esok pun, boleh Allah Taala nak buat tak buat tak berlaku. Tak mau jadikan kiamat pada hari Jumaat pun tak ada masalah apa. Tak menjadi kepayahan apa. Tapi bila-bila dikhabarkan oleh hadis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila-bila datang khabaran-khabaran yang menetapkan perkataan tadi adalah perkataan yang benar, maka pasti kiamat tadi akan berlaku
dengan keadaan yang sebenar, sama ada cepat lambat bila-bila masa, boleh saja tak menjadi kepayahan di atas Allah Subhanahu Wa Taala pun. Allah boleh buat dengan keadaan apa sekalipun, boleh mengeluarkan kalangan-kalangan yang diazab masukkan ke dalam syurga Allah Taala, boleh mengeluarkan kalangan yang dirahmati, yang dipernikmatkan di dalam syurga Allah Taala, masukkan ke neraka Allah. Tapi bila mana datang khabaran Allah, ahli syurga khalidina fiha, kekal selama-lamanya dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalangan-kalangan ahli kafir akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Maka mustahillah Allah nak berdusta dengan kalam dia. Mustahillah Allah Ta'ala nak bohong dengan cakapan yang Allah sebut dalam Al-Quran, kalamullah. Maka di sana sudah seolah ada ketetapan yang Allah Ta'ala sudah tetapkan, yang Allah Ta'ala sudah bezakan kalangan-kalangan mukmin dan kalangan-kalangan yang kafir, yang tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang kelimanya. Yang keenamnya, percaya dengan qada dan qadar. Yang keenam pula, percaya dengan qada dan qadar. Hak ni pun tak nampak juga siapa yang buat, siapa yang bagi, siapa yang menyebabkan, sebab apa yang boleh tersebab macam tu. Semua ni Allah dah tetapkan. Dengan maknanya qada itu penentuan yang telah menentu akan dia Allah Ta'ala dengan iradat. Qada maknanya ketentuan yang Allah Ta'ala sudah tentukan dengan sifat iradat dia. Tentu dah macam ni, rezeki hang macam ni, umur hang macam ni saja. Sihat sekalipun tapi hang mati awal, sakit sekalipun tapi hang mati lewat, kerja macam mana sekalipun rezeki hang sakat ni, tidur macam mana sekalipun malas kerja, tetap hang kaya, tetap hang senang juga. Jadi ketentuan ni yang sudah diputuskan oleh sifat iradat Allah Subhanahu Wa Taala ke atas makhluk, kejadian yang dijadikan di atas muka bumi ni. Semua alam belaka ni sudah ditentukan, sudah masuk dalam qada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan makna qadar itu takdir Allah Taala. Makna qadar pula iaitu dia kata takdir Allah Taala. Maknanya takdir yang Allah Taala sudah qadarkan ke atas makhluk-makhluk dia. Macam mana? Di sini disebut maksudnya perbuatan yang telah perbuat akan dia oleh Allah Ta'ala dengan kudratnya. Dengan Allah Ta'ala sudah tetapkan dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke atas hambanya, maka berlakulah di atas kita ni keadaan kita yang boleh bergerak, yang boleh diam, yang boleh berjalan, yang boleh apa, semua sudah diputuskan oleh Allah SWT. Mati kita, hidup kita, apa saja senang susah kita pun, gerak geri kita, semuanya sudah diqadarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dengan sebab kita sendiri, bukan dengan sebab kita sendiri. Kita ada sebut kata kalau dia tak pi tak mati. Kalau dia tak pi tak mati lah. Dia gagah pi juga, orang dah sebut dah jangan pi. Orang dah sebut dah, orang dah kata dah. Orang nak kata dengan Nabi, kalau dia tak pi memang tak berlaku kemalangan, memang tak mati, memang tak apa. Walhal semuanya sudah Allah Ta'ala putuskan. Allah Ta'ala sudah jadikan asbab musabab. Sebab dia pi, walhal sebab tadi pun Allah Ta'ala yang jadikan. Sebab pun Allah Ta'ala yang jadikan. Bukan dengan sebab dia pi. Asbab musabab, Allahu musabbibul asbab. Allah sendiri yang menjadikan asbab musabab tadi. Gerak hati suruh pi, gerak hati suruh berjalan, mati dia pada ketika tu, semua ni sudah diputuskan dan diqadarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kita, sihat kita, bukan semua doktor sihat. Doktor pun sakit suruh kita. Doktor pun sakit mati suruh kita awat. Kalau dah doktor patut kena hidup lama, kena sihat, tak ada penyakit apa langsung. Doktor pun main demam sesemua suruh kita lah juga. Sama dengan keadaan kalangan-kalangan orang-orang yang kita kata yang bijak dan sebagainya. Maka kalangan-kalangan yang bijak tadi pun ada kekurangan yang ada pada dia juga. Qadar yang sudah Allah Ta'ala tetapkan di atas dia dengan keputusan, ketentuan yang sudah Allah Ta'ala putuskan ke atas dia. Maka percaya dengan qada dan qadar itu, dia kata. Maka percaya dengan qada dan qadar itu maknanya mengaku putus di dalam hati seseorang dengan tentu sungguh akan bahawa segala perkara yang berlaku daripada baik dan jahat, semuanya dengan kehendak Allah Ta'ala. Semua dengan kehendak Allah Ta'ala dah putus dah. Habis tu tak apalah penyangak kata aku nak buat macam mana, aku dah Allah Ta'ala tetap aku duduk dalam jahat dah. Kalangan hak tak semayang nak buat macam mana, aku dah Allah Ta'ala tetap aku tak semayang dah. Bukan aku tak mau semayang. Hak terdik
cerdik tak mau tanya orang, cerdik dalam jahil. Wahai Allah Ta'ala tak suruh pun. Allah tak suruh dengan kufur Abu Jahal. Allah suruh beriman, tapi Abu Jahal pilih nak kufur, maka ketetapan tadi berlaku. Wahai ketetapan tadi ni berlaku semenjak azali lagi. Allah Ta'ala dah putuskan. Kawan ni mati dalam iman, kawan ni mati dalam kufur, maka berlakulah. Tapi kalau dah tahu dalam keadaan kita meninggalkan taat, kita tak melakukan taat, takkan duduk macam tu. Inna Allah la yughayyiru biqaumin, sungguhnya Allah Ta'ala tak akan mengubah dengan satu kaum tu sehinggalah dia mengubah sendiri keadaan dia. Barulah Allah Ta'ala tetapkan ke atas dia dengan kebaikan. Kalau duduk juga nak kata nak buat macam mana, aku dah jenis penyangak, aku dah jenis kaki penjuri, nak buat macam mana dah? Allah yang tetapkan aku, Allah yang qadakan aku, betul, benar. Tapi kalau hang tak mau berubah, Allah tak pernah suruh pun dengan kafir Abu Jahal, Allah suruh beriman, tapi Abu Jahal nak kafir juga, nak kufur juga, maka ketetapan tadi terus berterusan di atas Abu Jahal laknatullah. Dan dengan menjadi ia akan dia kata, Allah yang menetapkan daripada baik dan jahat semuanya dengan kehendak Allah Ta'ala, dia kata, dan dengan menjadi ia Allah akan kejahatan kebaikan semua datang daripada Allah Ta'ala. Habis hari kita dah sebut, kalangan-kalangan penceramah dah sebut, last kali katuk muqaddim apa, kita kata tutup majlis dia ataupun buat khatam, buat kita kata khatimah penutupan daripada ucapannya, dia akan kata apa? Selalunya dia akan kata yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang, yang terkasak bahasa, yang lemah dan sebagainya daripada kelemahan diri saya sendiri. Awak tak kata daripada Allah Subhanahu Wa Taala, baik daripada Allah Taala, jahat pun daripada Allah Taala, lupa, kurang, tak sedap dan sebagainya semua daripada Allah Taala. Tapi apa yang berceramah ustaz-ustaz dah cakapnya ni, pengurusi majlis ke apa ke, last kali katuk apa, tuan-tuan saya minta maaf di atas kesalahan terkasak bahasa, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang, yang terkasak bahasa, yang lupa dan sebagainya daripada kelemahan yang ada pada diri saya sendiri. Patut dia kena kata daripada kelemahan yang Allah Ta'ala jadikan, ataupun daripada Allah Ta'ala juga. Baik dan jahat daripada Allah Ta'ala, bukan daripada saya. Tak pernah kata macam tu. Sebab apa? Sebab ta'adduban, sebab nak beradab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak mau membangsakan kejahatan tu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hakikat sebenar daripada Allah Ta'ala, hakikat sebenar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan daripada kita. La tataharraku syai' illa biiznillah, takkan bergerak sesuatu zarah habuk sekalipun illa biiznillah, kecuali dengan izin kehendak Allah Ta'ala. Kecuali dengan izin kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menggerakkan kita, yang menghidayahkan kita, yang mentaufikkan kita, yang memberi kekuatan taat kepada kita, supaya kita ni duduk dalam keadaan beriman, supaya kita ni duduk dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan pandai kita, bukan hebat kita, aku keturunan baik, aku keturunan guru, aku keturunan ustaz, aku keturunan cikgu, maka anak-anak aku semua cikgu belaka sebab tu. Aku keturunan apa, tak sakit, tak apa semua, bukan dengan sebab keturunan, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tunaikan, yang qada dan qadarkan ke atas hamba-hamba makhluk dia semua ni belaka. Bukan dengan hebat kita, tak ada apa pun, takkan bergerak satu zarah, satu habuk sekalipun, apatah lagi kita makhluk yang hebat ni, yang besar daripada zarah, daripada habuk, daripada kuman tadi ni. Habuk sekalipun tidak akan terbang, tidak akan bergerak illa biiznillah, dan kecuali dengan izin kehendak Allah Ta'ala yang tetapkan, yang lakukan, yang gerakkan, yang perjalankan. Kalau nak duduk saja takkan berlaku. Takkan berlaku. Luruh daun kayu bukan setakat depan rumah kita. Luruh daun kayu dalam hutan rimba manapun bukan saja-saja luruh, tapi dengan sebab kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menyebabkan berlaku tadi. Sama juga dengan keadaan tadi yang kita sebut tadi, kalau tak pi tak mati, dengan sebab dia pi apa semua, maka dengan sebab tu nampak jadi sebab, maka sebab tadi pun Allah Ta'ala yang jadikan. Sebab pun Allah Ta'ala jadikan. Apa-apa yang berlaku pun Allah Ta'ala juga yang jadikan. Jadi baik dan jahat semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma nak di atas jalan nak beradab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak mau nak membangsakan buruk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita ambil letak pada kita. Yang baik semua daripada Allah Ta'ala, yang buruk, yang terkasak bahasa, selalunya orang membangsakan macam itulah, daripada kelemahan yang ada pada diri saya sendiri, dia kata macam tu. Sebab apa? Sebab nak berlaku duduk di atas jalan beradab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebenarnya semua daripada Allah Ta'ala. Syurga pun daripada Allah Ta'ala,
Neraka pun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dah benci kita pada neraka, takkanlah kita nak salahkan Allah. Buat apa yang dijadikan neraka? Patutnya tak payah masuk syurga semua, tak payah. Tak payah kita susah-susah, tak payah kita ni terazab, tak payah dibezakan mukmin dan kufur. Tapi lain tak sama. Allah Taala jadi di atas kebijaksanaan dia. Di atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang jadikan. Kalau Allah Taala tak suka dengan kufur, buat apa jadikan kalangan kafir? Tapi Allah Taala jadikan juga. Semua ni di atas kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala yang bukan ada pada pemikiran, pada kecerdikan yang tak ada mana pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ada berasa kita lebih hebat dan sebagainya. Jadi dia kata sini, maka percaya dengan qada dan qadar itu maknanya mengaku putus di dalam hati seseorang dengan tentu sungguh akan bahawa segala perkara yang berlaku daripada baik dan jahat semuanya dengan kehendak Allah Ta'ala. Semua dengan kehendak Allah Ta'ala berlaku. Dan dengan menjadi iya Allah dia akan baik dan jahat tadi. Allah yang jadikan. Bukan kita yang reka, bukan kita yang cipta, bukan kita yang reka, yang cipta kebaikan dan kejahatan tadi. Tapi semua hakikat sebenar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma cakap di atas belapik tak apa. Nasi yang mengenyangkan, pisau yang memutuskan, api yang membakar. Sebenarnya apa yang membakar? Itu kita kata nak kena bezakan hukum adat, hukum akal dan hukum syarak. Kena boleh beza. Jangan tak sekali. Hukum syarak wajib pada syarak benda apa? Wajib pada adat apa dia? Wajib pada akal benda apa? Tak sama. Wajib pada adat api membakar. Wajib pada akal tak semestinya api membakar. Nabi Allah Ibrahim tak terbakar pun. Wajib pada akal kata pisau memutuskan. Wajib pada adat kebiasaan. Pisau ni memang sifat dia memutuskan. Tapi pada akal kata kalau Allah Ta'ala tak bagi putui, tak putui. Sama juga mustahil pada adat. Kita kata benda apa lagi? Mustahil pada adat, api tak membakar. Pada adat kata mustahil, tapi pada akal kata tak mustahil. Api tak membakar. Pada adat kata mustahil lah kalau api tak bakar. Sifat api kalau tak panas mustahil. Adapun pada akal kita hukum boleh belaka. Nak terbakar boleh, tak terbakar boleh. Nak panas boleh, tak panas boleh. Bukti dia, dalil dia pernah berlaku ke atas Nabi Allah Ibrahim AS. Jadi semua kena kembali balik pada kisah-kisah yang pernah berlaku dengan dalil-dalil yang ulama datangkan. Inilah dia kata 6 perkara yang dinamakan dia rukun iman. 6 perkara ni nama dia rukun iman. Benda apa rukun? Rukun sudah diperjelaskan dulu, sudah dibahaskan. Rukun maknanya perkara yang besar dalam agama. Tak ada hak ni, maka tak ada lah, luputlah Islam pada dia. Tak beriman dengan salah satu dari rukun iman yang 6 ni, maka bukanlah maknanya dia masih beriman lagi dengan 5 rukun yang lain. Dalam arti kata masih lagi termasuk dia dalam kalangan mukmin, bukanlah. Tolak satu maka habis semua. 6 tolak 1 jadi kosong, bukan 6 tolak 1 jadi 5, bukan. Tak beriman dengan Allah, bukan mukmin dah, bukan Islam dah. Tak beriman dengan malaikat, bukan Islam dah. Tak beriman dengan apa lagi? Dengan para nabi, bukanlah iman, bukanlah kalangan-kalangan yang mukmin lagi. Sebab 6 perkara tadi dikira sebagai rukun yang tak dapat tidak kena ada, yang tak dapat tidak merupakan asas tunjang bagi kalangan-kalangan yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tolak kepercayaan daripada percayakan kepada qada dan qadar Allah Taala, seolah-olah dia tidak percaya juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tolak kepercayaan kepada kitab Allah, tak beriman dengan Al-Quran, seolah-olah dia tak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama dengan kalangan tadi yang menafikan berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj ke atas Nabi kita. Dia kata tak ada. Tapi dia kata Nabi Muhammad tu benar betul. Walhal sebenarnya kalangan-kalangan yang menidakkan kisah ataupun ayat yang Allah Ta'ala datangkan dalam Al-Quran, sebenarnya dia menidakkan juga Nabi Muhammad. Kalau tak beriman dengan Al-Quran, tak beriman jugalah dengan Nabi. Kalau tak beriman dengan Nabi, maknanya tak beriman juga dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama. Maka barang siapa tidak percaya dengan maknanya, tidak mengaku. Disebut sini. Maka barang siapa tidak percaya, siapa-siapa laki-laki ke perempuan ikut, yang tak percaya dengan maknanya, tidak mengaku sungguh segala perkara itu, tak mengaku sebagai pengakuan yang benar-benar putus
Yang putus, yang tidak ada dolak dalih dah, yang tidak kerana terpaksa, sebab kawan-kawan percaya belaka, aku pun kena percaya jugalah. Dah, bukan kerana tu. Beriman putus, jazimun mutabiqul lil haq, putus yang membetuli bagi kebenaran, yang benar-benar betul, yang benar-benar beriman betul-betul ini, maka adalah ia tidak dinamakan dia orang yang beriman. Kalau tak beriman sungguh-sungguh ni dia kata. Maka barang siapa tidak percaya, tak percaya tadi dengan maknanya tidak mengaku sungguh, tak mengaku sungguh, mengaku sikit-sikit macam tu ialah, ikut pilah dah orang buat bilah dah orang pakat buat belaka, puasa bilah dah sama semua pakat-pakat puasa, nak makan apa, maka dia pun puasa bilah, contohnya, beriman pilah, sebahagian dengan malaikat yang sahabat-sahabat yang orang agama sebut, tak percaya pun tak apa kalau nak ikutkan, dia ikut tu. Kalau siapa-siapa yang tak percaya, yang dia sebut sini tak percaya tadi dengan maknanya tidak mengaku sungguh segala perkara itu, maka adalah ia kafir, tidak dinamakan dia orang yang beriman. Kalangan-kalangan tadi bukanlah daripada kalangan yang mukmin, yang dikehendaki oleh syarak oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah taala, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Allah sebut artinya, barang siapa kafir ia, barang siapa kufur ia, barang siapa tak beriman, laki-laki perempuan musytarak masuk belaka, laki perempuan masuk belaka, yang tak beriman dengan Allah, dalam dia kata kufur dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata yakni tidak percaya dan tidak mengaku sungguh dengan Allah Taala. Tak mengaku sungguh-sungguh ni, bukan tak mengaku dalam dia kata tak mengaku betul. Tak mengaku ni nak kata tak mengaku sangat pun tak juga, mengaku sikit-sikit saja. Seolah macam tu, mengaku sikit-sikit saja, tapi alhamdulillah tak mengaku ni banyak. Dalam kita kata duduk di tangga zon, ataupun kita kata di tangga syok yang 50-50, ataupun di tangga waham lingkup terus. Waham ni 80 tak betul, 20 yang betul. Kalau syok 50 betul, 50 tak betul. Kalau zon 80 betul, 20 tak betul. Tapi duduk tangga mana? Duduk di tangga zon dalam masalah akidah tak sah dah iman dia. Tak sah dah. Dalam masalah akidah kena duduk jelas, kena jazim, kena putus mutabiqul lil haq. Putus yang membetuli dengan kebenaran. Kalau duduk 80 saja beriman pilah, daripada tak beriman langsung, percaya pilah, daripada tak ada aktiviti langsung, tak ada sembahyang langsung, tak ada puasa langsung, tak ada apa langsung, beriman pilah. Betul ya kun, kalau betul munjuk aku, kalau tak betul pun tak ada apa, jangan. Dalam bab akidah kena duduk 100%. Dalam keadaan apa sekalipun, hatta terbang nyawa sekalipun, hatta terbang hilang keluarga sekalipun, harta kita kata apa-apa sekalipun yang lebih daripada nyawa lagi apa dia tak ada dah, nyawa sekalipun tetap kita tak berubah, tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kata wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa rusulihi, dan barang siapa Allah kata kafir ia, yakni tidak percaya dan tidak mengaku sungguh, mengaku sikit-sikit begitu lah. Jaga dengan Allah Ta'ala dan dengan segala malaikatnya, salah satu tak beriman dengan Allah ataupun dengan para malaikat. Ni bukan dengan bukan Allah dengan boleh pilih. Allah dengan salah satu ni, satu tolak sama. Tak beriman dengan Allah sama juga tak beriman dengan malaikat, dengan kitab, dengan nabi apa semua. Tak beriman dengan kitab sama juga tak beriman dengan Allah, tak beriman dengan malaikat, tak beriman dengan segala hari akhirat dan kitab-kitab Allah. Kalau tak beriman tolak rasul seorang. Allah kata dan dengan segala malaikat, dan dengan segala malaikatnya, dan dengan segala kitabnya, dan sekalian rasulnya, dan dengan hari akhir, yakni hari kiamat, maka sesungguhnya sesat ia seseorang tadi, laki-laki ke perempuan ke tak kira lah, yang tak beriman dengan salah satu tadi, yang kufur, yang tak beriman dengan Allah, dengan malaikatnya, dengan kitab-kitabnya. Allah sebut wa kutubihi. Kadang-kadang nak bahas dengan orang jahil ni, al-jahilu aduwallah, jahil, orang jahil ni musuh seteru Allah Ta'ala, sebagaimana kalangan hak hantar mesej mai tu. Dia kata apa? Yang saya sebut tadi, dia kata Isra' dan Mi'raj tak berlaku, tak sesuai dicerita pada zaman ni. Dia nak marah kat kita. Daurah kita kifayatul muhtaj,
yang mengkhabarkan yang didatangkan segala kisah-kisah Isra' dan Mi'raj berlaku sana. Dia kata tak betul, jangan nak cerita kat orang. Jangan nak cerita kat orang, tak benar belaka semua tu. Sebenarnya dia tak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang betul. Tak beriman dengan Allah. Tak beriman dengan apa lagi? Dia sebut lagi kitab Al-Quran saja betul, Taurat, Zabur, Injil tak betul. Allah sebut di sini wa kutubihi. Kutubun jamak daripada perkataan kitabun. Reti sama. Kena reti sama. Kutubun menunjuk di atas makna kitab-kitab, bukan satu kitab. Bukan Al-Quran saja. Wajib kena beriman percaya dengan turunnya Taurat, dengan turunnya Injil, dengan turunnya Zabur, dan suhuf ke atas Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tak percaya salah satu, kafir. Tak percaya dengan apa? Tak percaya dengan Taurat, aku dengan Quran saja, Zabur, Injil saja. Tak percaya dengan Injil, Zabur, Taurat, aku percaya, Quran percaya, tapi dengan Injil tak percaya. Sama juga kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa rusulihi wal yaumil akhir. Wa rusulihi sama juga. Rusulun kalimah jamak daripada rasulun. Kena erti. Wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah sebut dan barang siapa kafir ia, yakni tidak percaya dan tidak mengaku sungguh dengan Allah Ta'ala dan dengan segala malaikatnya, semua malaikat. Kalau tak beriman dengan segala malaikat, tolak satu malaikat, tak beriman dah. Dan dengan segala kitabnya, kitab Allah Ta'ala, masuk belaka ayat-ayat Allah Ta'ala. Kitab belaka ni mula daripada surah yang pertama yang disusun di dalam Al-Quran, iaitu suratul Fatihah, sampailah kepada surah An-Nas. Semua ni kena beriman belaka. Satu ayat, satu titik, satu baris pun jangan duk rasa sangsi, jangan duk rasa ragu-ragu. Apatah lagi satu hukum yang Allah Ta'ala sudah tetapkan, putuskan. Tak beriman, maka kafirlah jawabnya, wal'iyasubillah. Bukan kita mudah-mudah nak mengkufurkan, nak mentakfirkan barang siapa, tapi Allah sebut siapa yang tak beriman dengan Allah, tak beriman dengan para malaikat, tak beriman dengan segala kitabnya. Kitab-kitab tadi masuk yang 4 tadi, termasuk juga suhuf, dan termasuk juga ayat-ayat, huruf-huruf yang ada di dalam tiap-tiap kitab tadi. Al-Quran, benar apa yang duduk dalam Quran, satu titik pun jangan dinafikan, satu huruf pun jangan dinafikan. Apatah lagi nak menidakkan satu hukum yang kelai hari ni kalangan jahil dan alim kes ni. Sebab yang jahil tak erti, yang jahil kata dengan sebab tak sesuai, dengan sebab peredaran zaman hari ni yang tak sama dengan dulu, yang dengan keadaan hari ni dah tak sama dengan kehidupan dulu, masyarakat hari ni yang berbilang kaum dan sebagainya. Jangan cakap. Jangan bercakap. Sebab Allah dah sebut dah, jangan kita ni tak beriman dengan sekalian kitab-kitab Allah Ta'ala. Maknanya kalau ada satu pun lingkup belaka, maka Allah kata, maka sungguhnya sesat ia. Kalangan tadi ni akan sesat. Sesat ia akan sebagai sesat yang jauh. Kalau sesat yang dekat tak apa, sesat yang ba'id, yang jauh ni habislah cerita. Maknanya boleh tersebat dia daripada kalangan-kalangan yang bakal menghuni neraka Allah Subhanahu Wa Taala, wal a'yazubillah. Sesat dekat boleh cari, sesat tak mana belakang rumah ya, tapi sesat tak mana sesat di mana di hutan gerik kita kata, Allah payahlah nak jumpa. Sesat hutan mana? Sesat dalam hutan menurung belakang rumah kita, tak apa lagi, boleh tengok, nampak juga domai, nampak juga kepala. Sesat dalam hutan rimba yang luas ni, jauhlah maknanya, wal a'yazubillah. Maknanya bakal dibaham oleh binatang buas lah. Sama juga dengan kalangan yang tak beriman tadi, bakal terkena di atas dia dengan azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi panjang lagi kita ke sini. Bermula ihsan itu berbuat baik dengan maknanya mengerjakan segala perintah Allah seperti sembahyang, puasa dan sebagainya. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam. Insya-Allah kita sambung balik tuan-tuan tanda situ, bermula ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ya rabbana lakal hamdu wa yanbaghi lak. Allahumma zidna ilman warzuqna. Allahumma ighfir qulubana min nuri hidayatika kama ta'ala arda wa qamarika abadan abada. Walhamdulillahirabbil alamin.